Hai semua, selamat datang ke video Sunday School. Sebentar kita berlabuh, aram kita bersampai. Apa kami di surga, Tuhan pun Engkau penghujung. Kami muji Engkau, berterima kasih ke Nuan. Iring kami belajar lebih lagi pasal Nuan sarito. Awak ke kami boleh penemu ari jakuk Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampai. Amin. Aram kita berlagu. Lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Aram kita sampai tidak ajar Tuhan Yesus. Abai kami di surga, kudus meh nama Nuan, datai meh perintah Nuan, jadi meh penekan Nuan di dunia tu baka alam surga. Beri ke kami sarito umbas pemakai kami. Ampun penyalah kami, baka kami ngampun orang kesalah engkau kami. Anang maik kami ngagai penguji, tang lepas ke kami hari penyai. Laban Nuan ampu perintah, engkau kuasa, engkau mulia, datai ke belama-lamanya. Amin. Aram kita medak baru nama utai di pelajar kita ke minggu ke udah. Nama ciri-ciri Tuhan di pelajar kita bak minggu ke udah. Tuhan pun engkau penghujung. Tuhan pertama dan terakhir. God is Alpha and Omega. Tuhan endang udah bisik sebedau dunia tu digaga ia. Lalu Tuhan meh
dekat datai baru elak bak penghujung dunia. Ia meh pun semua utai pun engau penghujung penghidup manusia. Nama ayat hafalan minggu keudah dari Wahyu 22 ayat 13. Akulah yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang penghujung. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Sapa Tuhan? Lala kita Tuhan. Nama kita bersamping dengan Tuhan. Nama kita berlagu muji Tuhan. Nama ciri-ciri Tuhan. Aram belajar sapa Tuhan kita. Aram. Minggu tu kita dekat belajar Tuhan kita besar. Tuhan kita hebat. God is awesome. Nanti kita baca Aribub Kudus bab pemansut. Bangsa Israel pansut ari menua Egypt tau ke Mesir. Bakani bangsa Israel tu tau dia menua Egypt. Begitu ceritanya. Tuhan udah ngagak janji engkau Abraham bertahun-tahun sebelumnya dekat merik tanah ngagai anak ucu Abraham. Siku ucu Abraham ke bernama Joseph dijual nyadi ulun bak menua Egypt. Joseph lalu nyadi pemesai bak menua Egypt. Maya lapar pungkang kebuluran terjadi bak seluruh dunia. Joseph mindah ke semua menyadek ia ke Egypt kena nyelamat ke sidak. Generasi Abraham tu ari Joseph ngau bala menyadek ya, lalu dia bak Egypt nyadi siti bangsa ti besar, bangsa Israel. Tang Raja Egypt tau ke Firaun medak sidak bangsa Israel tu mayuah semayuah bak menua Egypt. Ia lalu nyameh sidak ya nyadi ulun bak Egypt. Bangsa Israel balat merinsak nyadi ulun sidak yang ngangau Tuhan minta diselamatkan. Tuhan ninga sidak bangsa Israel tu ngangau ke ya. Jadi Tuhan guna ke Musa engkau menyadek ia Harun ngelaban Firaun minta bangsa Israel dilepaskah, dibebaskah ari menua Egypt. Aram, sari tu kita belajar kerja aji engkau nyelai di kerja ke Tuhan kena mantai ke ia lebih berkuasa, ia lebih besar ari Raja Egypt tau ke Firaun. Aram kita belajar. Tulah pertama, air menjadi darah. Musa meminta orang Israel dilepaskan dari Mesir, tetapi Firaun tidak mau. Tuhan memberitahu Musa supaya Harun memukul sungai Nil dengan tongkatnya. Dengan serta-merta air sungai bertukar menjadi darah. Semua ikan sungai mati dan sungai menjadi busuk. Orang Mesir tidak dapat minum air sungai itu selama 7 hari. Tulah kedua, kata. Tuhan menyuruh Musa memberi amaran kepada Firaun. Jika dia tidak mendengar perintahnya, Tuhan akan memenuhkan sungai Nil dengan kata. Apabila Firaun berkata-kata tidak, berjuta-juta ekor katak datang dan keluar dari sungai dan saliran air lalu memenuhi Mesir. Firaun memerintahkan Musa menghalau katak itu pergi. Musa berdoa dan semua katak-katak itu mati. Tulah ketiga, Agas. Tetapi Firaun tetap tidak percaya Tuhan dan tidak melepaskan Israel. Tuhan kemudian menghantar tulah yang ketiga. Semua debu bertukar menjadi agas yang menggerumuni manusia dan haiwan di Mesir.
Tulah keempat, lalat. Selepas itu, Tuhan menghantar lalat pula. Seluruh Mesir dipenuhi dengan lalat, kecuali di Goshen, tempat umat Israel tinggal. Tulah kelima, haiwan ternakan sakit. Firaun tetap berdegil. Lalu Tuhan menghantar penyakit-penyakit dan menyebabkan ternakan milik orang Mesir jatuh sakit. Tetapi tidak seekor pun ternakan orang Israel yang mati. Tulah keenam, bisul. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk mengambil beberapa genggam abu dari relau. Apabila abu itu dihamburkan ke udara di hadapan Firaun, abu itu menimbulkan bisul yang bernanah pada manusia dan haiwan. Kulit-kulit orang Mesir menjadi merah dan gatal. Tulah ketujuh, hujan batu. Selepas itu, Tuhan Allah menghantar hujan batu yang turun di seluruh tanah Mesir. Hujan itu menimpa kepada manusia, ternakan, dan segala tumbuhan di padang. Kilat dan petir sambar menyambar di sana sini. Hanya kawasan Goshen, di mana orang Israel tinggal, yang tidak ditimpa hujan batu. Tulah ke-8, belalang. Kemudian Tuhan menghantar jutaan belalang yang datang bagaikan awan tebal. Mereka menghabiskan semua tanaman orang Mesir. Tidak ada apa-apa lagi yang tinggal di Mesir kecuali ranting dan tanah gersang. Tulah ke-9, gelap gelita. Apabila Firaun tetap berkeras hati, Tuhan menghalang matahari daripada bersinar selama 3 hari. Malam tidak berganti siang. Selama 3 hari, Mesir menjadi gelap gelita. Orang Mesir tidak dapat melihat satu sama lain dan tiada seorang pun yang keluar rumah sepanjang masa itu. Tetapi tempat tinggal orang Israel tetap terang. Tuhan tidak henti-henti memberi peluang kepada Firaun. Walaupun begitu, dia tidak juga berubah fikiran untuk melepaskan orang Israel. Tulah ke-10, semua anak sulung mati. Tuhan memberikan amaran terakhir kepada Firaun. Semua anak lelaki sulung orang Mesir, sama ada hamba ataupun bukan, akan mati. Semua anak sulung haiwan ternakan milik engkau juga akan mati. Tangisan yang kuat akan terdengar di seluruh Mesir. Tetapi anak-anak orang Israel akan selamat. Begitu juga dengan ternakan mereka. Firaun memutuskan untuk tidak mempercayai kuasa Tuhan. Ketika Firaun mendapati putra sulungnya meninggal, dia tahu semua ini tidak akan terjadi jika dia mendengar kata-kata Musa dan Harun. Firaun akhirnya melepaskan orang Israel pergi dari Mesir. Firaun berkata, "Pergi dari sini, kamu orang sebangsamu dan semua haiwan ternakan milik kamu. Pergilah beribadat kepada Tuhan kamu seperti yang kamu minta." Cerita Aribub Kudus tu ngajar kita, ngambil kita boleh mendak Tuhan kita besar. Tuhan boleh ngerja kerja ti ajih, ti endak boleh digagak petara atau ke Tuhan bukai. Aram kita baca ayat hafalan atau ke memory verse, kita ambil hari
Pemansud 15 ayat 11. Tuhan, sapa petara ti sebaka engkau nuan, sapa ti sebaka engkau nuan, ti pemadu bemulia serta kudus. Sapa ti uliah gereja-gereja ajih, engkau kerja ti nyelai, baka ke di kerja nuan. Sekarang kita baca baru Pemansud bagi 15 ayat 11. Tuhan, sapa petara ti sebaka engkau nuan, sapa ti sebaka engkau nuan, ti pemadu bemulia serta kudus. Sapa ti uliah ngereja-kerja ajih, engkau kerja ti nyelai, baka ke di kerja nuan. Ayat hafalan tadi diambil dari pantun dilagu oleh Musa engkau bangsa Israel, pengudah Tuhan udah nyelamat ke sidak pansut dari menua Egypt. Bangsa Israel berlagu pantun muji Tuhan, laban sidak ya ingat baru kerja ajih engkau nyelai di gagak Tuhan, nyelamat ke sidak. Baka orang Israel muji Tuhan engkau berlagu, bekenyak meh kita orang kepercaya Tuhan berlagu berpantun muji Tuhan. Kita muji Tuhan, Tuhan kita ti nyelai, Tuhan kita ti pemadu berkuasa. Wow, tulah ti udah digagak Tuhan, kena ia mantai, ia siku ajak Tuhan. Orang Egypt nyembah mayuh petara bukai. Tuhan matahari, Tuhan air, Tuhan sungai, Tuhan lembu, Tuhan katek, mayuh macam Tuhan petara sidaya. Nya alai Tuhan mantai kekuasa yang ngagai orang Israel, ngagai Raja Egypt, Firaun. Awak kesidak percaya, awak kesidak medak, Tuhan siku aja uliah nyelamat ke orang Israel dari menua Egypt. Datai kesarito, mensiabak dunia tu agi meh sida percaya, pisi agi meh sida nyembah petara, tau ke Tuhan kepalsu. Dan Tuhan sigi udah madah bak bab kudus, bak Injil John 14 ayat 6. Madah berkata, Jesus meh jalai, pemendar engkau penghidup. Nadai orang ulih datai ngagai apai, nanti endak nengah Jesus. Jesus mejalai, pemendar, engkau penghidup. Nadai orang uliah datai ngagai apai, nanti endak nengah Jesus. Petara atau ke Tuhan palsu endak uliah nulung, tau kenyelamat ke orang Egypt hari kuasa Tuhan. Datai kesarito, petara palsu maka endak uliah nyelamat ke manusia. Seminat Tuhan Jesus ajak meh uliah nyelamat ke kita. Penyelamat datai hari pengarap dalam Tuhan Jesus aja. Pemati Tuhan Jesus bak kayu regang, ganti kita mensia ti berdosa. Nyak meh contoh ti pemaduk maneh, mantai kerja nyelai di gagak Tuhan kita. Kita mensia tu kepatut mati, laban kita berdosa. Tuhan Jesus nak berdosa. Tang Tuhan empu datai ke dunia, nyadi ke mensia, nyadi Jesus, lalu mati ganti kita bak kayu regang. Tuhan kita amat besar, kuasa yang amat besar. Nyak meh kita patut muji sembah ya. Wow. Jadi, nama belajar kita sarito, Tuhan kita besar. Tuhan kita besar. Ia boleh ngagak kerja kenyelai, kerja aji ya. Pedak kita kerja ya ngagak tulah ngagai Raja Egypt.
Ya kita medak, Tuhan kita besar. Tuhan kita hebat. God is awesome. Amen. Aram kita bersampi. Kita tutup untuk pelajar kita sehari itu. Tuhan, nuan meh Tuhan kami tik nyelai. Nuan uliang kerja ti ajih. Terima kasih Tuhan, laman udah beri Jesus tatai ke dunia. Mati bak kayu regang, ganti kami mensiati berdosa. Nadai kerja ajih lebih harinya. Kami puji sembah Nuan. Nuan siku ajak Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.